Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan sedikit mengenai syariah dini tingkatan 3 bahagian muamalat atas tajuk al-gharar. Jadi apa dia definisi dia pada lughah ialah al-hidah, iaitu tipu ataupun helah. Pada syarak ialah sesuatu yang tersembunyi rahsianya. Jadi dalil pengharaman al-gharar ni daripada iaitu jual beli ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Jadi hadis riwayat Muslim. Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang membeli buah. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada menjual buah sehingga ia nampak baiknya buah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jenis al-gharar ni ada dua. Jadi yang pertama adalah al-gharar al-kathir. Apa dia al-gharar al-kathir ni? Kathir ni maksudnya banyak. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah akad ataupun kontrak jual beli yang dipenuhi dengan penipuan, sehinggalah menjadikan akad dan kontrak tersebut disifatkan sedemikian. Dia jadi macam okey, kan? Walhal ianya membawa kepada perselisihan di antara penjual dan pembeli. Contohnya apa? Contohnya penjual buah sebelum jelas masaknya buah tersebut, dia menjualkan buah tersebut, ataupun sewaan ataupun pajakan untuk tempoh yang tidak diketahui. Jadi jual beli buah sebelum nampaknya baik buah tersebut. Saya jual pokok ini. Kau nak jual pokok, buah kat pokok tu, kita pun tak tahu macam mana keadaan pokok tu, kan? Ataupun daripada sewaan dalam tempoh yang tak diketahui ini, aku sewa rumah ini sehingga temui penyewa baru. Macam mana tu, kan? Pening kepala penyewa. Okey. Jadi al-gharar yang kedua adalah al-gharar al-yasir. Apa dia? Yasir ini maksudnya sedikit. Maksudnya benda akad yang tidak sunyi daripada penipuan dan ianya tidak menyebabkan pertelinggahan. Kalau kasir tadi dia sampai boleh menyebabkan pergaduhan, ni dia boleh kurang sikit lah. Tapi penipuan ini tidak membatalkan akad dan tidak merosakkannya. Kalau macam tadi memang boleh, nombor satu tadi boleh rosaklah akad tersebut. Ianya adalah perkara yang masih dimaafkan oleh syarak. Itu al-gharar al-yasir. Okey, contohnya apa? Contohnya bai'ul baits, iaitu jual beli rumah tanpa melihat struktur bangunannya, kan? Kalau orang sekarang kalau nak beli rumah, kita tak ada tengok secara terpinci, secara detail, kan? Tapi kita tengok juga. Ataupun sewa rumah secara bulanan, sedangkan setiap bulan itu ada kurang bilangan harinya. Contoh 28 hari, tapi kita langsam terus sebulan berapa bayaran sewa. Itulah contohnya. Okey, jadi selain daripada itu ada dua je jenis al-gharar ni. Jadi apa kesannya yang terhasil daripada al-gharar ni? Kesan akad ataupun kontrak tersebut adalah berbeza mengikut jenis penipuan. Apabila penipuan itu banyak, maka ianya akan merosakkan akad. Tetapi apabila penipuan itu sedikit, maka ia tidak merosakkan akad tersebut. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang penting yang kita nak kena tengok kat sini, iaitu jual beli yang dilarang terbahagi kepada dua jenis. Pertama, al-buyu' al-muharramatu wal-batil. Jual beli yang haram dan tak sah. Ni yang kasir tadilah. Yang kedua, jual beli tu dia haram tapi dia masih sah lagi. Yang pertama ni apa? Yang pertama ini ialah jual beli yang dilarang oleh syarak kerana kecacatan ataupun pada rukun-rukunnya, ataupun kekurangan pada syarat-syaratnya, seperti jual beli ikan yang ada kat dalam air, yang mana kita tidak mampu untuk menyerahkan kepada pembeli. Jual ikan dalam air mana boleh, kan? Benda kat dalam air kau nak jual macam mana, kan? Okey, yang kedua, ini yang ni kira batal lah.
Tak boleh lah macam tu. Yang kedua ni contohnya jual beli yang terdapat larangan syarak, tapi bukan kerana kecacatan pada rukunnya dan bukan kerana kekurangan pada syarat-syaratnya, tetapi kerana perkara luaran, maka jual beli itu dihukumkan sah, sedangkan ada pengharamannya dan berdosa orang yang melakukannya. Seperti jual beli apa? Seperti jual beli ketika solat Jumaat. Jual beli itu sah, tapi benda tu kan tak boleh. Orang tengah khutbah engkau pergi berniaga, sebenarnya tak boleh. Jadi apakah nilai murni yang kita boleh ambil kat sini? Jadi kita sama-samalah mengambil istifadah daripada apa yang kita bincangkan hari ini, dan seterusnya kita sentiasa menjauhi perkara-perkara yang haram dalam muamalat, iaitu dalam muamalat ni termasuklah dalam urusan transaksi, perdagangan dan perniagaan. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah untuk kita sama amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.